Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman kepada kita hari ini. InsyaAllah dapat kita meneruskan solat berjamaah kita, ya. Yang kalau dulu terhad, walaupun ini terhad, kalau dulu yang tak dibagi dulu semua nak datang, apabila dia bagi pun tak memenuhkan pun. Itulah adat manusia, ya tak? Bukan main. Masa kita ada hanya 3 orang saja. Masing-masing benda nak semua nak datang, komplainlah ADK apa ni semua macam-macam. Tetapi apabila dibagi apa, bukan apa yang apa saya tak ceritakan ini, tempat saya sendiri, sedangkan dah boleh masuk 200 orang, 200 orang, tapi kadang-kadang tak sampai pun 50 orang, ya. Itu dia. Tapi kalau subuh tu alhamdulillah penuh selalunya. Zuhur, asar tu boleh jadi masalah kerja sekarang, ya. Walaupun alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, pada guru-guru kita, ya, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kuliah kita yang terakhir pada 1896, ya, ke surat 139. Okey. Dan kita sambung semula, iaitu bacaan isti'adzah, atau ta'awuz, ya, ta'awuz dalam solat. Yang lepas kita tapi kita ulang sedikit lagi, ya. Apa itu isti'adzah atau itu ta'awuz? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunat bagi mazhab Syafi'i, ya, dalam keadaan sir. Seterusnya, imam dan para jemaah di belakangnya disunatkan untuk membaca ta'awuz secara perlahan. Ta'awuz misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita baca bismillah, ya. Okey. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, mengenai perkara ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar halaman 94 telah berkata, ketahuilah bahawa membaca ta'awuz selepas doa iftitah adalah sunat melalui persepakatan para ulama. Itu dikira sebagai pembuka kepada bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maksudnya, apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, ya. Itu mohon Allah daripada syaitan yang direjam dalam surah An-Nahl, ya. Okey.
Maksud ayat ini di sisi jumhur ulama ialah apabila engkau hendak memulakan bacaan, maka pohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah juga bahawa lafaz yang terpilih untuk ta'awuz ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang terpilih untuk ta'awuz, itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Pasal setengah-setengah mengatakan kita nak masuk dalam tandas pun selain doa-doa yang lain, maka kita elok kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim masa nak masuk tu, ya. Sebab pasal di dalam tandas banyak jin, banyak syaitan dan sebagainya, ya, kat situ. Jadi maka kita memohon perlindung daripada Allah, iaitu daripada syaitan yang direjam. Ada pendapat turut mengatakan bahawa ia dibaca dengan A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim pun ada. Ini ada banyak orang kadang-kadang ustaz-ustaz baca pembukaan pun ada juga, ya. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, maksudnya aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, ya. Okey. Lafaz kedua ini dibenarkan, tetapi bacaan yang masyhur lagi terpilih ialah lafaz pertama, manakala dalil yang menunjukkan penggunaan kedua-dua lafaz itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sulaiman bin Suradil radhiyallahu an qala istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qadih marra wajhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajuli ala tasma'u ma yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimajnun. Maksudnya daripada Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang lelaki saling mencaci sesama mereka di hadapan Nabi SAW dalam keadaan kami sedang duduk, ya, di sisi baginda. Salah seorang daripada kedua-duanya telah mencerca seorang lagi dengan perasaan marah, dan warna mukanya juga bertukar menjadi merah dan menjadi merah dan padam. Ini bagi orang yang marah biasalah, kalau terlalu marah sangat muka merah padam, ya tak? Jadi itu elakkan. Satu, ada setengah Rasulullah SAW katakan dalam keadaan marah eloklah kita basuh muka kita, ambil air sembahyang supaya menyejukkan, ya. Tujuannya untuk menyejukkan dan menghilangkan daripada syaitan di muka kita tadi. Maka dipenuhi oleh syaitan, maka oleh itu eloklah ambil air sembahyang, okay? Dan betul-betul menyejukkan dia, bertukar menjadi merah padam. Maka Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya aku sangat mengetahui suatu kalimah yang sekiranya dia mengucapkannya, nescaya akan lenyaplah kemarahannya itu daripadanya. Kalaulah dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, ya, maka para sahabat berkata kepada lelaki tersebut, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku tidak gila, yakni aku mendengar dan memahaminya. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara summa yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu Allahu akbar kabira summa yaqulu a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendirikan solat pada waktu malam, baginda akan bertakbir dan membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maksudnya, maha sucimu ya Allah, dan segala puji bagimu. Maha berkat namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan melainkanmu. Tidak ada Tuhan melainkanmu. Kemudian baginda membaca Allahu Akbar kabira, ya. Maksudnya Allah maha besar sebesar-besarnya. Allah maha besar dan sebesar-besarnya. Pasal ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan kat sini, ini setengahnya daripada satu zikir. Ini saya ada WhatsAppkan pada Cik Zul yang mengatakan zikir Allah itu tak betul kan ya? Itu yang dikatakan oleh Dr. Siapa tu nama? Kemudian diulas lagi, maka sebenarnya bukan tak boleh, ya. Ulasan sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. apa itu kebanyakan daripada pegangan Wahabi. Sebagaimana profesor yang mengulasnya tadi. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis yang mengatakan Allah. Maksud bagi pada doktor yang mengatakan Allah pasal tak ada bermaksud yang lain, tak ada khabarnya, tak ada mubtada'nya, bermakna tak ada permuatan dia. Tapi oleh kerana apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu adalah ungkapan yang paling mulia adalah Allah. Apabila kita sebut Allah, tahulah Allah tu yang maha besar. Dia katakan, kenapa kamu datang sini? Kerana Allah. Kenapa kamu mengaji? Kerana Allah. Jadi segalanya ada Allah. Ya. Dan begitu juga yang sekata ada yang dikatakan berzikirlah kamu, ya, sebut nama Allah dan bersyukurlah kamu
dengan menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Sekali daripada Allah. Sebab apa? Kita syukur, kita sihat, Allah bagi kesihatan. Nah, cukup anggota kita, Alhamdulillah ni kita. Kita dapat datang ke sini, Alhamdulillah. Yang lain tak dapat datang. Tapi kita boleh dapat datang, kita Alhamdulillah. Rugi. Jadi orang yang kata-kata tak datang, walaupun berbezalah antara dalam keadaan keuzuran yang lepas yang kita tak boleh campur berjamaah di rumah, pasal banyak yang menjadi imam dah. Jemaah tak susah lagi kita nak cari imam kat sini. Dah praktis berapa bulan dah. Semua di rumah jadi imam. Dan sini boleh jadi imam semua nanti. Okey. Jadi itu oleh kerana disebabkan keadaan darurat ataupun dipanggil selain darurat apa? Nak kata macam dia kira musibah lah. Musibah Allah lebih kurang lah. Itu diistilahkan. Pasal itu sepatutnya kalau mengikut solat berjamaah adalah rapat-rapat. Tapi ini kita suruh sebab dalam keadaan darurat. Begitu juga katakan kita kena menutup aurat. Tetapi ada kalanya kita macam ini cerita Badrul Amin pernah di dalam penjara tak bagi selai benang pun badan dia, tapi dia tetap menunaikan solat. Sebab itu keadaan darurat dia. Solat tetap solat. Pasal di Yaumul Mahsyar besok memang semua tak ada pakaian. Semua bogel semua. Tapi tak adalah nak mengatakan Cik Jul tengok saya punya, saya tengok Cik Jul. Tak ada. Ni itu semua tak ada niat. Lelaki nak tengok perempuan nak tengok. Tak ada semua tu. Di Yaumul Mahsyar besok, jiwa tu dah tak ada lagi dah. Masing-masing fokus pada yang satu saja ketika itu. Jadi oleh itu, maka itulah yang katakan berzikir Allah tak betul dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah banyak ungkapan-ungkapan yang lain daripada profesor-profesor yang dihuraikan daripada Al-Quran, dihuraikan daripada hadis dan sebagainya. Yang doktor siapa tu namanya, dia kata cuma alasan dia tak ada khabar, tak ada mubtada. Bermakna Allah tu apa dia? Allah yang Maha Besar. Okey. Ini tadi apa yang katakan a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam pada was-wasnya, keagungannya dan sihirnya. Okey, ini maksudnya. Baca itu eloklah mana nak keluar rumah nak apa semua sebelum baca apa ayat yang lain sama bismillah saja. Memang bismillah itu awal daripada segala perbuatan, tetapi sebelum baca bismillah elok didahulukan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada memohon perlindungan dari Allah, iaitu daripada syaitan yang direjam. Okay. Hukum membaca ta'awuz, iaitu kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa dia? Ketahuilah bahawa membaca ta'awuz itu adalah sunat, bukannya wajib. Sekiranya seseorang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa dan solatnya tidak batal, sama ada dia meninggalkannya secara sengaja atau terlupa. Jadi tidak membatalkan, tetapi apabila dikatakan sunat maka mendapat ganjaran. Itu kata Imam Ghazali, sesiapa beramal ibadah ambil yang wajib saja,
Yang sunat ditinggalkan ibarat berniaga pulang modal saja. Sedangkan orang nak berniaga semua nak untung, ya tak? Bukan nak pulang modal saja. Memang dalam Islam pun bukan digalakkan ambil keuntungan daripada 25%, ada kalinya 100% pun ada. Tengok bandingannya apa yang perniagaan yang kita lakukan, ada. Dan ada kalinya lebih daripada 100%. Bukan sebagai penindasan, ada sebab-sebab macam jual kereta. Takkan jual kereta, satu buah kereta tu sebulan belum tahu laku satu ya. Kalau ambil 25% aja berapa dia punya tu? Ya dah, tak punya salah. Bayar sewa kedai pun tak ada. Jadi itulah salah satu daripadanya. Islam ni cantik. Memang itu fardu kifayah. Kita suruh berniaga, berniagalah, insya-Allah. Okay. Jadi kalau sekiranya kita katakan itu ini tidak membatalkan pasal tu, ada yang masih dalam musim apa ni, musim COVID ni, yang kita terawih kat rumah dan sebagainya, banyak persoalan dan ditanyakan dengan guru-guru saya. Okey, boleh tak saya ni jadi imam membaca Quran, ya, memegang Al-Quran, ya tak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Makruh kita memegang, ya, makruh. Tapi makruh ni berperingkat-peringkat. Makruh yang paling teruk sekali ialah makruh dipanggil makruh, lupa saya, yang saya rukuk tu, yang hampir kepada haram tu. Makruh tahrim. Makruh tahrim. Ya, nanti ada makruh tahrim, dia hampir kepada haram. Tetapi makruh ni banyak jenis makruh. Pasal itu ada sahabat saya ustaz juga, dia kata ada ustaz ni mengatakan boleh pegang Al-Quran. Saya sebut kata makruh. Dia memang boleh, saya kata hanya sekadar makruh. Contoh, saya nak solat tak pakai baju, pakai kain saja, tak pakai sokok, tapi saya pakai kain atas pusat sampai bawah lutut. Boleh tak? Sah tak solat saya? Sah, tapi makruh. Ada. Begitu juga kita siapa yang pernah pergi umrah ke haji boleh pergi itibah. Itibah tu yang muka bau kanan itu sunat ketika tawaf saja. Nah, ketika solat, ketika selain daripada tawaf dipanggil makruh. Makruh itu maknanya adakah kalau saya solat buka juga itu, saya buka juga itibah juga, maka tidak sah solat saya. Solat saya sah, cuma makruh saja. Begitu juga lah kita. Macam kita orang pakai jubah kadang sampai nyapu lantai, makruh lelaki pakainya sampai ke lantai menutup buku lagi, itu makruh. Jadi itu saya mendekat yang lain tu. Tapi kalau katakan ada stand, itu boleh tak? Ada stand itu tidak makruh. Sebab apa? Yang dikatakan yang pegang Al-Quran bermakna kita tidak khusyuk untuk menghadapi solat perbuatan kita. Contohlah, apabila saya dah habis tu nak tutup, ketika saya sujud, rukuk, memang sudah tentu tak sempurna sebagaimana saya tak ada memegang sesuatu. Oleh kerana dalam keadaan memegang sesuatu, takkan saya nak campakkan di Al-Quran. Ya dah, itu salah satu daripadanya yang dikatakan makruh. Tapi boleh, bukan maksudnya tidak sah solatnya. Solatnya sah, tetap sah. Tapi kalau boleh tu ada stand itu, baguslah. Ya tak? Itu dia. Tapi kalau saya kalau pegang Al-Quran tu macam mana nak sujud semua? Itulah, itu yang jadi makruh. Bermakna kita sujud kita boleh jadi letakkan Al-Quran begitu kan. Bermakna banyak pergerakan yang lain walaupun tidak melibatkan anggota yang besar,
Tetapi walaupun yang kecil dengan dua belah tangan, maka itu sudah menjadi mengganggu. Tapi boleh lah. Boleh. Itu yang dikatakan makruh tadi. Maknanya kita nak letak tepi dulu Al-Quran, sujud. Ataupun letak depan kita. Contoh kita nak sujud, letak ke depan tu, lepas tu kita sujud. Ada? Lepas tu apabila bangun, kita ambil balik. Jadi banyak pergerakan itu yang menjadikan makruh tadi. Bolehnya itu boleh, ya, tapi tidak membatalkan solat dia. Kalau untuk orang kafir, orang yang kaitan. Orang hafiz, Orang kafir. orang kafir, Kalau orang kafir, dia pegang Al-Quran, haram kan? ya. Orang kafir memegang Quran. Apa hukum dia? Hukum dia boleh bagi dia tiada apa-apa. Dia orang kafir. Sebab dekat dalam hadis, ada hadis Sayyidina Umar, dia marah adik dia. Adik dia kata, adik Sayyidina Umar kata, adik perempuan Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar, awak pergi bersihkan diri awak dulu, baru awak boleh datang sini. Sebab ada hadis tu. Ya, betul. Saya faham. Maksudnya orang kafir itu tidak suci. Kafir kan? Dia tak boleh lah. Bagi dia boleh. Bagi kita yang sebagai seorang Islam memang tak boleh. Kita tidak membenarkan. Contoh saya ada Al-Quran. Contoh. Kalau dia nak pegang, saya tak kasih. Tapi kalau bukan itu saya punya, boleh jadi dia saja nak pegang saya itu. Bagi kita sebagai seorang Islam memang tidak boleh. Tetapi oleh kerana bagi dia maklumlah kafir. Apa itu kafir? Ingkar nama kafir. Orang yang ingkar, ya, kafir. Bermakna perkara ingkar ni banyak tau. Jadi haram lah. Ya, haram. Haram itu adalah ingkar lah. Bermakna kafir. Ya tak? Jadi kadang-kadang kalau kita sebut orang tu kafir saja, marah dia. Marah, ingkar. Ya tak? Contohlah, kau tak sembahyang, kafir kau. Contohnya. Tak sembahyang, orang tu ingkar, kafir lah. Ya tak? Contohnya, macam orang yang suami isteri. Orang yang bersuami isteri, isteri sedang dalam keadaan kotor, dalam keadaan haid, maka haram kita lakukan. Maka kita menggauli juga, maka kafir lah kau tu. Maksudnya ingkar. Pasti kafir ni kadang-kadang, tapi perkataan kafir, orang sebut kafir cukup marah betul ya. Walau kafirnya ada ingkar. Orang yang ingkar, ya tak? Itu dia. Contoh kalau untuk macam saya tengok, saya tengok macam berdebat antara Islam dengan agama-agama lain. Dia punya macam orang-orang agama lain macam dia punya macam apa tu? Yang dia punya yang dulu dekat gereja tu. Ya apa? Bila dia debat dengan kita, dalam pun pegang Al-Quran. Habis tu kalau kita tengok, kalau kita terlampak orang kafir tu dia pegang Al-Quran, boleh ke tak kita larang dia? Boleh kita larang. Boleh lah. Maka kita tak ambil. Pasal itu hak kita, bukan hak dia. Memang dia tak hormat pada Al-Quran. Kita sebagai seorang Islam, kita hormat Al-Quran. Maka kita tidak reda lah bahawa hak kita tu dia pegang. Kenapa? Sebab saya tengok selalu dekat YouTube saya tengok ada debat antara Islam dengan kafir kan. Orang-orang kafir ni dia selalu pegang Al-Quran, pegang gitu ya. Jadi saya tengok orang Islam yang dekat dengan dia tu pun macam buat tak tahu je. Tapi itulah kebanyakan yang itu selalu diorang tu digunakan macam yang
terjemahan, tafsir, bukan pure Al-Quran betul-betul boleh jadi dipegang pasal dia pun tak tahu maksudnya kan. Jadi yang dia ada maknanya. Pasal tu kita tak ada air sembahyang, kita boleh bawa tafsir Al-Quran. Oh jadi tafsir apa boleh bawa? Ya, boleh. Macam kalau kita Al-Quran, maka kita tak boleh dalam keadaan tak ada wudu, tak boleh pegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran kan. Tetapi tafsir ni kita boleh. Ya, tafsir dia yang bercampur-campur. Bukan betulnya. Okey. Hukum membaca ta'awuz. Ketahuilah bahawa membaca ta'awuz itu adalah sunat, bukannya wajib. Sekiranya seorang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa dan solatnya tidak batal, sama ada dia meninggalkannya secara sengaja atau terlupa. Contoh, ya, macam kita selalu solat sunat. Kebanyakan orang buat solat sunat ni, yang sunat pun ditinggalkan. Sedangkan solat sunat itu pun sama kedudukan macam solat yang wajib. Benar? Jadi mentang-mentang solat sunat, yang sunat pun tinggalkan. Doa iftitah pun tak bawa, surah pun tak bawa. Contoh, ya, bertasbih pun tidak, sekadar tumakninah aja. Itu pasal tumakninah tu rukun. Nah, pasal itu dalam solat. Nah, jadi kalau dia meninggalkan, tapi kebanyakan gitulah. Bukan apa, kadang-kadang kita tengok, ya, kadang-kadang saya masing-masing solat sunat, saya doa iftitah belum habis, dia dah rukuk. Bermakna dia ketika saya rukuk, dia terus Fatihah je. Memang dia tak baca doa iftitah dan dia tak baca surah. Bagi sebagian apa, bukan solatnya itu tak sah, solat itu sah. Bermakna bagi saya lah, bermakna hanya kuantiti je, kualiti tak ada. Nah, kesempurnaan itu tak ada, kuantiti je, kualiti tak ada. Biar kita beribadah dengan secara kualiti. Ya, jangan kita kuantiti. Pasal kuantiti ni saya dah amalkan waktu muda-muda saya dulu. Betul. Yang saya katakan, saya jadi imam dewan Balai Islam Jalan Keling tu, saya paling lagi baca Fatihah. Ya, tasbih tu sekadar saya subhanallah dah cukup. Untuk nak rukun situ dia. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tak adalah. Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Kata rabbana lakal hamd tak payah, tak sebut. Pasal sami Allahu liman hamidah berhenti seketika tu, dah cukup, sah. Ya, cuma sekadar nak sah saja. Itu semua dah saya lalui. Tetapi apabila, walaupun saya mengaji dari kecil, kita tahu mengaji, kita tahu itu tidak sempurna. Lepas tu kita dengar pula ceramah, dengar orang-orang alim, kat situ timbul balik kita. Iya, memang saya mengaji tak boleh, memang tak sempurna, memang tak sempurna. Pasal itu dia kata, bercampurlah kamu dengan orang-orang alim. Walaupun kita pandai mengaji macam ni, campurlah dengan orang-orang alim dan belajarlah, berguru. Ya, yang belajar tu berguru, lepas tu dengar lagi. Ya, saya suka mendengar. Ada setengah tu mentang-mentang sebagai imam kat situ, dia dengar pun tak nak ada ceramah. Ada. Memang bukan apa. Saya kalau walaupun kat tempat saya giliran jadi imam, kemudian dia ceramah, saya tunggu sampai ceramah tu habis. Bukan apa, kita dapat mengingati, meyakinkan lagi satu. Yang keduanya, jadi kat situ kita boleh fokus. Andainya perkara itu ada yang agak berbeza sikit, kita boleh tukar-tukar pendapat. Gitu. Lagi pula kita, macam saya sebagai imam kat situ, jadi saya boleh mengingatkan para jamaah. Pasal apa? Tengok, semua ustaz-ustaz mengatakan
Sesiapa yang tidak tegur menegur dengan sahabatnya satu hari, maka dia apa? Kufur kan? Kufur itu kafir juga lah, ingkar. Benar? Jadi itu kalau sebut kafir memang marah dia. Benar? Tapi ada yang tak bertegur bertahun-tahun dalam satu jamaah. Benar? Bermakna tak guna dia datang rumah, solat dia dan sebagainya. Benar? Jadi banyak ustaz mengatakan itu. Saya suka ulangi balik, saya suka ulangi. Dan saya katakan sebab inilah saya tak nak lagi. Sekarang pun saya tak nak, penasihat pun saya tak nak. Sebab saya tak berjaya. Dan pengurusi yang baru sekarang pun tak berjaya nak mengamankan yang dalam keadaan itu. Betul. Saya cakap terus terang. Pasal itu saya kata. Kemudian kebetulan satu hari saya tulis, Ustaz ni selalu solat itu hanya itu selalu doanya. Sedangkan saya tonton, faham tak apa doa yang saya baca? Sedangkan doa itu yang saya baca pun semua imamnya tak tetap lagi. Kan Allahumma ahyana bil iman. Ya Allah, ya Tuhan, hidupkanlah aku dalam iman. Wa amitna bil iman. Matikan aku dalam iman. Wa adkhilna jannata wa masukkan aku dalam iman. Pun macam tu orang sebut tak iman. Ya dah, tak tegur menegur, itu tak beriman tu namanya. Saya kata, saya templak dia balik. Oh, kebetulan dia yang tanya. Jadi itu saya nakkan beriman. Kalau orang beriman tidak akan berlaku yang tidak tegur menegur dan sebagainya. Dia reda, dia maaf mengamaafi, ampun. Ya tak? Saya katakan saya salah dengan Cik Zul, saya minta maaf dengan Cik Zul maafkan. Cik Zul ada salah, masih maafkan. Itu memang manusia. Ya tak? Okey. Ada sikit lagi. Tahu sunat sebelum membaca Al-Fatihah dalam semua solat fardu dan solat sunat. Dalam solat fardu sebelum baca Fatihah dan solat sunat disunatkan. Tapi kebanyakan mentang-mentang solat sunat ditinggalkan yang sunat. Ya tak? Jadi isi kandungannya wallahualam. Tawaf juga turut disunatkan dalam solat jenazah. Dia nak baca solat jenazah, kan baca Fatihah. Ya, sebelum baca Fatihah disunatkan juga. Menurut pendapat yang paling sahih, bagi bacaan Al-Quran di luar solat pula kali disunatkan untuk membaca ta'awuz menurut ijma' para ulama. Pasal tu dalam Quran muzakkar ni tilawah Al-Quran mesti mana ada kali tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mesti dibaca dulu lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, ya, dan seterusnya, baru baca. Betul. Pasal ini ijma' ulama, semua pendapat, semua mazhab sama. Okey, sunat. Tawaf disunatkan untuk dibaca pada rakaat pertama menurut persepakatan para ulama. Namun sekiranya dia tidak membacanya pada rakaat pertama, dia boleh membacanya pada rakaat kedua. Jika tidak dibaca di situ juga, maka boleh dibaca pada mana-mana rakaat berikutnya. Ya, jadi inilah dalam apa ni bacaan-bacaan ta'awuf ni eloklah ya, walaupun oleh kerana sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasal itu kita dalam solat ni banyak gangguan. Syaitan kita tak tolak dulu, pasal tu banyak gangguan macam-macam. Allahu Akbar, ya dah, tajuk tu, minyak wangi aku tak laku lagi nanti ni. Ya tak? Contoh. Ya.
Ini gambarannya. Okey? Jadi kat situ. Jadi kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kita menolak, ya Allah yang Tuhanku, memohon dari perlindungan, jauhkan dari syaitan yang direjam. Masuk tandas contohnya. Nak berjalan, itu. Pasal di dalam perjalanan kita pun banyak apa? Pasal itu saya tak jumpa hadisnya. Saya tak jumpa, tetapi tuan guru saya dulu nyatakan nak berjalan hadiahkan Fatihah pada malaikat yang jaga kenderaan kita. Hadiahkan Fatihah pada malaikat yang jaga jalan kita lalui. Hadiahkan Fatihah kepada malaikat yang jaga diri kita dan isi dalam kenderaan kita. Barulah dia, baru kita Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu tuan-tuan. Tapi kalau dia apa ini tuan guru saya kata ini mengikut, jadi oleh kerana Nabi sendiri mengatakan perkara yang baik boleh diteruskan. Apabila dilakukan dengan orang yang betul, maka dia juga akan membawa faedah. Ya, memang kalau setengah orang tak apa, dia kata bid'ah, Nabi tak buat. Ya tak? Bukan sebenarnya perkara Nabi tak buat. Ya tak? Nanti silap-silap kita kan mengaji Al-Quran sekarang ini pun bid'ah. Pasal zaman Nabi itu Qurannya bukan macam ini. Sedangkan Al-Quran, susunnya Al-Quran ini dalam masa Utsmaniyah. Ya tak? Susunan ikut Utsmaniyah. Resam Utsmaniyah, pasal disebut resam Utsmaniyah. Ada. Jadi janganlah kita memudah-mudahkan, katakan benda yang baik pun biarlah dia baik, buatlah. Jangan kita kena bid'ah. Bid'ah dia yang merosakkan, baru itu dikatakan bid'ah. Menjadi satu contoh, mengaji Yasin malam Jumaat tak baca menjadi satu kewajiban, itu barulah bid'ah katakan. Tidak semestinya, tapi boleh tak dibaca? Boleh. Ya kan, itu Al-Quran Yasin tu. Bacalah. Daripada tak baca apa-apa, bacalah Yasin. Okey? Jadi setakat ini dulu ya. Jadi siapa dah masuk, insya-Allah ya. Saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 kan? Ya, 25. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan zakiran hamdan syakiran hamdan yu'abbil mulka bil matilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zid rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma zid rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma zid rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tabarruk min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.